Selamat datang saudara-saudari. Shalom. Kita mau mendengar berita baik dari Matius babak 7 dan 8. Mari kita bermula. Hal menghakimi orang. Jangan hakimi orang lain supaya Allah tidak menghakimi kamu juga. Allah akan menghakimi kamu sebagaimana kamu menghakimi orang lain. Sukatan yang kamu gunakan untuk menghakimi orang lain akan digunakan oleh Allah untuk kamu. Mengapakah kamu perhatikan selumbah di dalam mata saudaramu, sedangkan kayu balak di dalam matamu tidak kamu perhatikan? Bagaimana kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah saya keluarkan selumbah dari mata saudara, sedangkan ada kayu balak di dalam matamu sendiri? Hai munafik, keluarkan dahulu kayu balak dari matamu, barulah kamu dapat melihat dengan jelas. Lalu keluarkan selumbah daripada mata saudaramu. Jangan berikan apa-apa yang suci kepada anjing. Anjing hanya akan berbalik lalu menekam kamu. Jangan berikan mutiara kepada babi. Babi hanya akan memijak-mijak mutiara. Minta, cari dan ketuk. Ayat 7. Mintalah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan menerimanya. Carilah sesuatu daripada Allah, maka kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu, maka Allah akan membukanya bagi kamu. Hal itu demikian kerana setiap orang yang meminta sesuatu daripada Allah akan menerimanya. Setiap orang yang mencari sesuatu daripada Allah akan mendapatnya, dan Allah akan membuka pintu bagi setiap orang yang mengetuknya. Bapa yang manakah akan memberikan batu kepada anaknya apabila anaknya meminta roti? Bapa yang manakah akan memberikan ular apabila anaknya meminta ikan? Walaupun kamu jahat, kamu tahu memberikan apa yang baik kepada anak-anak kamu. Lebih-lebih lagi, Bapa kamu yang di syurga. Dia akan memberikan apa yang baik kepada mereka yang meminta daripada Dia. Apa yang kamu ingin orang lain lakukan untuk kamu, lakukanlah hal itu untuk mereka. Inilah inti Taurat Musa dan ajaran-ajaran Nabi. Pintu yang sempit, ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sempit, kerana pintu dan jalan yang menuju ke neraka itu lebar dan lapang. Banyak orang yang mengambil jalan itu, tetapi pintu dan jalan yang menghala ke hidup sejati itu sempit dan susah. Hanya sedikit orang yang dapat di jalan itu. Pokok dan buahnya, ayat 15. Waspadalah terhadap nabi palsu. Mereka datang kepada kamu dengan rupa domba, tetapi sebenarnya mereka seperti serigala buas. Kamu akan mengenal mereka melalui hasil perbuatan mereka. Beluka berduri tidak menghasilkan buah anggur, dan semak berduri tidak menghasilkan buah ara. Tetapi pokok yang subur menghasilkan buah yang baik, dan pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang subur tidak dapat menghasilkan buah yang buruk, dan pokok yang tidak subur tidak dapat menghasilkan buah yang baik.
Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang lalu dibakar. Demikianlah kamu akan mengenal nabi palsu melalui perbuatan mereka. Perbuatan, bukan kata-kata. Ayat 21. Tidak semua orang yang memanggil aku, "Ya Tuhan, ya Tuhan," akan menikmati pemerintahan Allah, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa aku yang di syurga. Pada hari kiamat, banyak orang akan berkata kepada aku, "Ya Tuhan, ya Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami memberitakan perkabaran Allah? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengusir roh jahat serta melakukan banyak mujizat?" Tetapi aku akan menjawab, "Aku tidak mengenal kamu. Pergilah dari sini, hai kamu yang tidak mentaati Allah." Pembinaan rumah yang pandai dan yang bodoh. Ayat 24. Setiap orang yang mendengar kata-kata aku ini dan menurutnya, dia seperti seorang bijak yang membina rumah di atas batu. Hujan turun, air sungai melimpah dan angin kencang melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh kerana berasaskan batu. Setiap orang yang mendengar kata-kata aku ini tetapi tidak menurutnya, dia seperti seorang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Hujan turun, air sungai melimpah dan angin kencang melanda rumah itu. Lalu rumah itu roboh. Alangkah dahsyatnya kerosakan rumah itu. Wibawa Yesus, ayat 28. Setelah Yesus mengatakan perkara-perkara tersebut, orang ramai sangat hairan dengan cara dia mengajar. Dia mengajar dengan wibawa, bukan seperti guru Taurat mereka. Yesus menyembuhkan seorang penyakit kulit. Babak 8. Yesus turun dari bukit dan banyak orang mengikuti dia. Lalu seorang berpenyakit kulit yang mengerikan datang dan berlutut di hadapannya. Dia berkata, "Tuan, jika Tuan sudi, Tuan dapat menyembuhkan saya." Yesus menghulurkan tangannya lalu menjamah dia dan berkata, "Aku mahu, sembuhlah." Seketika itu juga penyakitnya tiada lagi. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Dengarlah, jangan beritahu sesiapa pun hal ini, tetapi pergilah kepada imam dan mintalah dia mengesahkan kesembuhanmu. Kemudian persembahkan korban seperti yang diperintah oleh Musa sebagai bukti kepada semua orang bahawa kamu betul-betul sembuh." Yesus menyembuhkan seorang hamba ketua askar Roma. Ayat 5. Apabila Yesus masuk ke Kapernaum, seorang ketua askar Roma menjumpai dia lalu memohon kepadanya, "Tuan, orang suruhan saya sakit di rumah. Dia terbaring di katil dan tidak dapat bergerak. Dia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Baiklah, aku akan pergi menyembuhkan dia." Tetapi ketua askar itu menjawab, "Tuan tidak usah datang ke rumah. Saya tak layak menyambut Tuan ke rumah saya. Perintahkanlah sahaja. Tentu hamba saya akan sembuh. Saya pun di bawah perintah perwira atasan. Dan di bawah saya juga ada askar-askar lain. Apabila saya menyuruh seorang askar, 'Pergi,'
Dia pun pergi. Apabila saya menyuruh askar lain, kemari, dia pun datang. Apabila saya menyuruh hamba saya, buatlah ni, dia pun melakukannya. Yesus hairan mendengar hal itu. Lalu dia berkata kepada orang ramai yang mengikut dia, ketahuilah, belum pernah saya menjumpai sesiapa pun antara umat Israel yang mempunyai iman sebesar ini. Ketahuilah, banyak orang akan datang dari timur dan barat, lalu menikmati perjamuan di dunia baru Allah bersama-sama Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi orang yang seharusnya menikmati pemerintahan Allah akan dibuang ke kegelapan di luar. Di sana mereka akan menangis dan menderita. Lalu Yesus berkata kepada ketua askar itu, pulanglah, apa yang kamu percayai itu akan berlaku. Hamba ketua askar itu pun sembuh pada saat itu juga. Yesus menyembuhkan banyak orang. Ayat 14. Yesus pergi ke rumah Petrus. Di situ dia melihat ibu mentuanya Petrus sedang berbaring di tempat tidur kerana demam. Yesus menjamah tangannya. Lalu demamnya hilang serta-merta. Dia pun bangun lalu mulai melayani Yesus. Apabila hari sudah petang, orang ramai membawa banyak orang yang kerasukan roh jahat kepada Yesus. Yesus mengusir roh-roh jahat itu dengan sepatah kata sahaja. Dia juga menyembuhkan semua orang sakit. Yesus melakukan semua itu supaya berlakulah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dia menanggung penderitaan kita dan menyembuhkan penyakit kita. Orang yang hendak menjadi pengikut Yesus. Ayat 18. Yesus nampak orang ramai di sekelilingnya. Lalu dia menyuruh pengikut-pengikutnya pergi ke seberang tasik. Seorang guru Taurat datang kepada Yesus dan berkata, Guru, saya bersedia mengikut guru ke mana sahaja guru pergi. Yesus menjawab, serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk berbaring dan berehat. Lalu seorang pengikut yang lain berkata, Tuan, izinkanlah saya balik terlebih dahulu untuk menguburkan jenazah bapa saya. Tetapi Yesus menjawab, ikutlah aku. Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri. Yesus menedurkan ribut. Ayat 23. Yesus menaiki sebuah perahu dan pengikut-pengikutnya pergi bersama-sama dia. Tiba-tiba, ribut membadai dan melanda tasik itu, sehingga ombak memenuhi perahu. Tetapi Yesus sedang tidur. Oleh itu, pengikut-pengikutnya pergi kepadanya dan membangunkan dia. Mereka berkata, Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Kami hampir mati. Yesus menjawab, Mengapakah kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya kepada aku? Lalu Yesus bangun dan menengking angin dan ombak itu. Dengan segera, tasik itu menjadi tenang sekali. Para pengikut Yesus hairan. Mereka berkata, angin dan ombak pun taat kepada perintahnya. Orang apakah dia ini? Yesus menyembuhkan 2 orang yang dirasuk orang jahat. Ayat 28. Apabila Yesus tiba di seberang tasik di daerah Cadara, dia didatangi oleh 2 orang yang dirasuk roh jahat. Mereka keluar dari gua kubur dan mereka sangat ganas
sehingga tiada sesiapa pun berani lalu di situ. Apabila mereka melihat Yesus, mereka berseru, "Apakah yang engkau lakukan terhadap kami? Apakah yang engkau akan lakukan terhadap kami, hai Anak Allah? Adakah engkau hendak menghukum kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari situ, ada kawanan babi yang sedang makan. Roh-roh jahat itu memohon kepada Yesus, "Jika engkau hendak memerintah kami keluar, suruhlah kami masuk ke dalam kawanan babi itu." "Pergilah," kata Yesus. Dengan segera, roh-roh jahat itu meninggalkan kedua-dua orang itu, lalu masuk ke dalam kawanan babi itu. Semua babi itu lari ke pinggir jurang, terjun ke dalam tasik, lalu tenggelam. Penjaga-penjaga babi itu lari ke bandar lalu menceritakan segala perkara itu dan apa yang telah berlaku kepada kedua-dua orang yang dirasuk roh jahat. Semua orang di bandar itu pergi menjumpai Yesus. Apabila mereka melihat Yesus, mereka memohon supaya dia meninggalkan kawasan mereka. Kita boleh imbas kembali bahawa penjaga-penjaga babi itu adalah menyerahkan segala kehidupan mereka kepada rezeki menjaga babi dan menjualnya. Tetapi apa yang telah berlaku itu terjadi. Rezeki mereka pun habis. Itulah mereka bercakap dan memohon supaya Yesus meninggalkan kawasan mereka. Ini adalah dalam Matius ayat 7 dan 8. Mari kita imbas kembali ajaran-ajaran Yesus supaya kita menjadi waras dan bijaksana dalam pengertian apa yang hendak disampaikan oleh Yesus. Terima kasih. Amin.